Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama cikgu lagi, Sains Tingkatan 3, bab 1.2, rangsangan dan gerak balas. Okey, untuk bab 1.2 yang pertama ni, cikgu hanya akan fokus kepada organ deria mata ya, sebab kita ada 5. So sekarang cikgu fokus untuk mata sahaja, iaitu gerak balas terhadap rangsangan cahaya. Okey, ini adalah mata kita. Jadi kita biasa nampak mata kita atau mata orang lain. Okey, di sini nampak ada struktur yang berwarna putih. Okey, kat sini kita nampak ada struktur yang warna coklat dan ada struktur yang warna hitam. Jadi adakah kita tahu apakah nama pada struktur mata kita ni? Okey, yang ni yang kita boleh nampak dah, dan itu belum cerita tentang bahagian mata yang kita tak nampak. Okey, ini adalah struktur mata yang berlabel. Kalau kita perhatikan di sini, gambar mata tengah-tengah ni yang berwarna hitam ini adalah pupil ataupun dengan nama lain adalah anak mata. Di bahagian tepi ni yang mengelilingi anak mata adalah iris. Okey, yang tadi cikgu tunjuk iris yang warna coklat kan. Yang ini adalah iris yang berwarna biru. Okey, yang mengelilingi anak mata. Dan yang ketiga yang kita nampak warna putih itu adalah sklera. Sklera adalah satu bentuk yang teguh yang mengekalkan bentuk dan melindungi mata. Struktur mata yang kita tak nampak. Ini adalah kerata rentas berbola mata. Ini mata kita lah. Okey, kita cerita tentang mata manusia. Kalau lihat di sini ada banyak struktur mata yang kamu kena kenal, kena tahu di mana kedudukannya dan kena tahu apa fungsi struktur mata. Banyak kan? Okey. Kalau kat sini kita tengok ada anak mata sama tadi gambar rajah cikgu tunjuk sebentar tadi. Okey, kornea. Okey, ni bahagian depan, bahagian luxina. Okey, iris sama tadi, iris yang berwarna. Kat sini ada kanta mata. Okey, ni yang besar ni adalah kanta mata. Kemudian ada otot silia. Okay, kalau kita lihat di sini, dia macam bersambung tau. Okay, dan otot silia ada bahagian atas, ada bahagian bawah dan dia bersambung dengan ligamen penggantung. Okay, bila kat atas pun ada ligamen penggantung. Dia memegang kanta ini. Kemudian kita pergi sebelah dalam sikit, ada sklera. Okay, maksudnya sklera di bahagian permukaan, di luar. Kemudian warna merah ini adalah koroid. Okey, koroid. Dan warna kuning ini atas dan juga bahagian bawah namanya retina. Okey, dan ada bintik kat sini adalah bintik kuning. Kemudian ada satu bahagian bawah ini bintik buta. Ada yang warna merah ini adalah salur darah. Dan akhir sekali saraf optik. Yang ini bersambung dengan otak. Okey, dalam banyak-banyak ni cikgu nak tumpukan beberapa yang penting lah. Okay, yang pertama iaitu anak mata. Apa fungsi anak mata? Okay, sebenarnya anak mata ni dia adalah mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Itu adalah fungsi anak mata. Sebab itu kita kata anak mata ni dia boleh membesar dan boleh mengecil. Contoh yang paling mudah, kalau kita berada dalam bilik gelap, kemudian kita keluar ke bilik yang cerah, so anak mata kita akan mengecil. Dan begitulah sebaliknya. Okey, itu adalah anak mata membenarkan jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Okey, struktur yang kedua yang penting adalah kornea. Kornea adalah luxina di bahagian depan. Okey, fungsinya adalah untuk membias dan memfokuskan cahaya yang masuk ke retina. Okey, so cahaya yang akan bergerak daripada kornea terus ke retina. Okey, struktur yang ketiga adalah kanta mata. Okey, kanta mata ini adalah struktur yang besar, yang sangat penting. Okey, fungsinya adalah untuk fokuskan cahaya ke retina. Okey, dan yang keempat adalah retina. Apa fungsi retina? Sebenarnya imej terbentuk di sini pada retina. Okey, sebab apa di imej terbentuk di sini? Retina mempunyai fotoreseptor yang boleh mengesan cahaya. Dan di sini juga terbentuknya impas saraf yang akan dihantar kepada saraf optik, seterusnya ke otak. Dan akhir sekali saraf optik dia akan menerima impas saraf daripada retina
image apa yang terbentuk di sini, kemudian dia akan hantar kepada otak untuk ditafsirkan mata kita itu melihat apa. Okay, so kalau kat sini ada 5 dan yang lain pun penting juga. Okay, boleh tengok nanti dalam buku teks apakah fungsinya. 2 struktur yang tak ada cikgu tulis kat sini ada dari sini ya. Bahagian depan ni ada kita panggil gelem air dan yang bahagian besar ini adalah gelem mata. Okay, ini adalah bahagian retina dibesarkan, dizoomkan. Dia ada photoreceptor. Maksudnya yang mengesan rangsangan lah. Okey, dia ada 2 sel pada retina. Nama yang pertama adalah sel rod yang warna biru ni dan yang kedua adalah sel kon yang warna orange ni. Okey, apakah warna objek yang dilihat? Okey, ini adalah fungsi retina. Okey. So cikgu dah bagi gambar supaya kamu senang nak lihat. Sel rod ni sebenarnya dia berfungsi untuk peka kepada keamatan cahaya. Makna kata lain, dia ni untuk mengesan cahaya warna putih dan juga cahaya warna hitam. Nampak warna ni kan? Berbeza dengan sel kon, dia lebih peka kepada cahaya yang berwarna. Okey, ada 3 jenis cahaya yang untuk sel kon ni warna merah, biru, hijau. Jadi kita boleh senanglah nak beza sel rod dengan sel kon. Yang ni yang berwarna, yang ni adalah yang warna sama lah. Okey. Okey, bagaimana kita melihat? Okey, ini yang paling penting ataupun kita panggil mekanisme penglihatan. Okey, kalau lihat di gambar rajah di sini, ini ada satu lilin. Okey, kita nampak mata kita melihat lilin, tapi sebenarnya apa yang berlaku di dalam mata lilin ini adalah dalam bentuk songsang. Terbaliklah. Okey, so kita nampak cahaya ini akan masuk. Okey, dia akan melalui kornea. Kemudian akan melalui gelem air, akan masuk melalui anak mata, menembusi melalui kanta mata dan ini akan difokuskan kepada retina. Nampak di sini terbentuknya image pada retina dan seterusnya retina ini akan menghasilkan impas dan impas ini akan dihantar ke saraf optik dan saraf optik akan hantar ke otak untuk tafsirkan mata kita melihat objek apa. Mudahkan di sini secara catat alis, sinar cahaya, kornea, kanta mata, retina, saraf optik dan juga otak. Itu adalah mekanisme dia ya. Maksudnya laluan sehingga mata kita dapat melihat apakah yang kita lihat. Okey. Okey, bila cerita tentang mata, dia ada had deria penglihatan. Okey, contohnya kalau objek yang kecil, mikroorganisma, mata kita memang tak dapat melihat dengan jelas. So kita perlukan sesuatu alat untuk melihat benda yang kecil. Contohnya mikroorganisma tak dapat, kita guna mikroskop. Okey, contohnya. Okey, yang biasanya bila cerita tentang penglihatan, dia ada satu istilah dipanggil ilusi optik. Kalau kamu lihat gambar rajah di sini, nampak tak? Adakah gambar ini, objek ini bergerak? Dan yang kedua, kamu nampak apakah gambar yang kamu nampak di sini? Dan cikgu pelajar akan memberi jawapan yang berbeza. Ada kata nampak objek ini bergerak, ada kata nampak ada wanita muda, ada yang kata nampak wanita tua. Itulah dia ilusi optik. Okay, perkara yang kita nampak bukan dalam keadaan yang sebenar. Okay, ilusi optik. Okay, yang kedua, titik buta. Titik buta ini adalah gambar rajah yang awal tadi kita ada sebut tentang titik buta. Titik buta ni adalah mata kita tidak nampak untuk satu-satu objek. Dalam buku teks dia ada ujian kaji ringkas, ujian macam eksperimen ringkas macam mana nak menyatakan tentang titik buta. Maksudnya kita tak nampak objek yang tersebut. Okey. Cerita tentang penglihatan ada 3 jenis kecacatan mata. Okey, yang pertama adalah rabun jauh. Apa itu rabun jauh? Bermaksud objek dekat dia nampak tapi objek yang berada jauh dia rabun. Maksudnya kurang nampak. Apa yang berlaku sebenarnya kalau kita lihat kepada mekanisme penglihatan, image yang terbentuk dalam berbola mata adalah di depan retina. Tengok gambar rajah di sini ya. Image-nya terbentuk di depan retina. Ini menyebabkan objek yang jauh tak nampak dengan jelas. Jadi cara untuk mengatasi masalah rabun jauh adalah menggunakan kanta cekung.
Okey, contohnya cermin mata kita menggunakan kanta cekung. Jadi, objek yang jauh dapat dilihat dengan jelas. Tengok image terbentuk pada retina. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, rabun dekat. Kalau tengok kepada gambar rajah di sini, rabun dekat disebabkan oleh image terbentuk di belakang retina. Okey, terlebih di sini kan, di belakang retina. Jadi, image objek dekat kita tak nampak ataupun rabun, tapi objek jauh nampak lebih jelas. Jadi cara untuk mengatasi masalah rabun dekat adalah menggunakan kanta cembung. Okey, ini adalah kanta cembung. Dan yang ketiga adalah astigmatism. Astigmatism ni adalah kita nampak sesuatu itu macam tidak sama dengan keadaan yang sebenar. Okey, ini adalah disebabkan oleh kornea yang tidak sama ataupun tidak rata. Jadi cara untuk mengatasi astigmatism adalah menggunakan kanta silinder. Okey, ini rupa bentuk kanta silinder. Okey, cikgu rasa sampai sini saja tentang mata. Nanti kita akan sambung untuk organ yang seterusnya. Okey, sebelum tu cikgu nak perdekankan untuk kamu semua lagu oleh Cikgu Fatin tentang mata. Okey, jumpa lagi. Oh mataku untuk melihat pada dunia, bentuk bulat 7 tempat untuk kita melihat. Yeah. Kornea bias, cahaya fokus ke retina, gelemai fokus cahaya, kekal bentuk bola mata. Di pupil pula ia terbuka, kawal kuantiti cahaya. Oh kanta mata, fokuskan cahaya ke retina. Gelana mata pun sama, juga kekalkan bentuk berbola mata. Retina kesan cahaya, menghasilkan impuls syaraf. Haha. Saraf optik bawa impuls saraf pergi otak, ditafsirkan untuk lihat, ikut kepada rangsangan. Ligamen penggantung, pegang kanta mata pada kedudukannya. Otak silia, kawal ketebalan kanta mata. Iris mata berwarna yang mengawal saiz bukaan si pupil. Sklera melindung mata, kekalkan bentuk bulatnya. Koroid lapis hitam, cegah pantulan cahaya dalam mata. Bintik kuning yang peka, oh banyak fotoreseptor.